Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya dan salam Universiti Malaysia Sabah bertekad cemerlang. Saya Patra binti Kunjungan bersama beberapa lagi rakan-rakan ahli kumpulan iaitu Faradiba binti Sabardin, Muhammad Dia bin Sahlan, Nurul Amira binti Mangga, Herjini bin Rubin, Muhammad Yusuf bin Ayub dan Muhammad Azri Wafi bin Halim yang akan membentangkan soalan yang berbunyi 5 tokoh falsafah dalam pengajian falsafah dan nyatakan gagasan dan sumbangan mereka dalam pemikiran falsafah. Kami telah memilih 5 tokoh ilmuwan iaitu Ibnu Bajjah, Syed Qutb, Aristotle, Plato dan Imam Al-Ghazali. Dalam pembentangan ini yang bertajuk 5 tokoh falsafah dalam pengajian falsafah dan nyatakan gagasan dan sumbangan mereka dalam pemikiran falsafah, kami akan membentangkan dan akan menjelaskan mengenai pengenalan kelima-lima tokoh tersebut, sumbangan-sumbangan serta kritikan dan juga kesimpulan keseluruhan tokoh-tokoh ini, dan setiap satu daripada tokoh tersebut akan dibentangkan oleh ahli-ahli kumpulan kami yang lain. Diharapkan anda menghayati dan mengamati pembentangan daripada kumpulan kami ini. Selamat menonton. Assalamualaikum, saya ingin membincangkan sedikit sebanyak mengenai Ibnu Bajjah serta sumbangannya. Ibnu Bajjah atau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Al-Shaykh, yakni ahli falsafah dalam bidang kedoktoran di Andalusia. Beliau dikenali sebagai Avant Pes di Barat. Beliau dilahirkan di Saragossa atau dikenali sebagai Spanyol pada masa kini. Beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang kedoktoran, matematik, fizik dan astronomi. Ibnu Bajjah juga merupakan seorang penyair yang terkenal dan juga pemain gambus yang handal selain seorang penghafaz Al-Quran. Kehebatan dalam bidang kepimpinan pula mula terselah ketika Ibnu Bajjah dilantik sebagai seorang menteri ketika era pemerintahan Abu Bakar Ibrahim yang berkuasa di Saragossa. Sumbangan Ibnu Bajjah dalam bidang falsafah boleh disamatarafkan dengan Al-Farabi dan Aristotle. Ini kerana dalam bidang beliau telah mengemukakan suatu gagasan falsafah ketuhanan yang membawa maksud manusia boleh berhubung dengan akal melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Antara sumbangannya adalah manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya berfikiran konservatif dengan mengatakan bahawa mendekati Tuhan hanya dengan amalan tasawuf dan semata-mata seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral yang diarahkan untuk memimpin dan menguasai jiwa. Seterusnya adalah seseorang itu harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubung dengan alam, sama ada bersama-sama dengan masyarakatnya maupun secara terpisah. Pandangan falsafah Ibnu Bajjah ini jelas dipengaruhi dengan idea-idea dari Al-Farabi. Pemikiran lanjut mengenai falsafah Ibnu Bajjah dapat terus diikuti dalam teks Risalah Al-Wida dan kitab Tadbir Al-Mutawahhid yang secara umumnya merupakan pembelaan dan sokongan kepada cetusan idea dan falsafah yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina, kecuali pada bab berkaitan perihal menyepi dan menyendiri. Terdapat satu persamaan yang agak ketara antara Al-Farabi dan Ibnu Bajjah, iaitu daripada aspek meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Mereka hampir bersependapat bahawa akal dan wahyu merupakan hakikat yang tidak boleh ataupun tidak dapat direnggang, dipisahkan, walhal ia saling bersatu padu. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tokoh falsafah iaitu Syed Qutb.
Secara ringkas, Syed Qutb dilahirkan pada tahun 1906 di Mesir. Beliau merupakan seorang intelektual dan pemikir Islam yang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran Islam moden, terutama dalam konteks gerakan Islamism. Dia mendapatkan pendidikan tinggi di Cairo dan belajar di Universiti Dar al-Ulum. Beliau pernah tinggal di Amerika Syarikat pada tahun 1948 selama lebih 2 tahun. Pengalamannya di Amerika Syarikat memberikan kesan signifikan pada pandangannya terhadap barat, kapitalisme dan kehidupan sosial Amerika yang akhirnya mempengaruhi pemikiran dan tulisannya. Antara sumbangan Syed Qutb, salah satu sumbangan utama Syed Qutb adalah karyanya Tafsir fil Zillal Al-Quran, iaitu tafsir dalam bayangan Al-Quran. Dalam tafsir ini, beliau memberikan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan kontemporari, menonjolkan isu-isu sosial dan politik dalam konteks moden. Beliau memainkan peranan penting dalam pengembangan konsep politik Islamism. Dia menolak sistem sekular dan kapitalis dan mengajukan visi negara Islam yang berdasarkan hukum syariat. Beliau juga mempopularkan konsep jahiliyah yang digunakan untuk merujuk pada keadaan kejahilan atau ketidaktaatan terhadap hukum Allah. Menurutnya, masyarakat moden termasuk masyarakat Muslim hidup dalam keadaan jahiliyah yang memerlukan pengenalan kembali nilai-nilai Islam. Pengaruh pemikiran Syed Qutb memiliki kesan yang besar terhadap gerakan Islamis di seluruh dunia, termasuk kelompok seperti Ikhwanul Muslimin dan organisasi-organisasi terkait. Syed Qutb juga menentang penguasa sekular di negara-negara Muslim, dan dalam karyanya Ma'alim fi al-Tariq, tanda-tanda di jalan, ia mengajukan konsep jihad untuk melawan penguasa yang dianggapnya tidak menerapkan hukum Islam. Meskipun banyak gerakan Islamis mengambil inspirasi dari pemikiran Syed Qutb, beberapa kelompok jihad juga menggunakan tafsir radikal dari pemikirannya sebagai dasar untuk tindakan keras. Pemikiran Syed Qutb juga mendapat kritikan tajam terutama dari kalangan Muslim moden dan ulama tradisional yang melihat pemikirannya sebagai terlalu radikal dan terlalu mengedepankan dimensi politik Islam. Penting untuk dicatat bahawa pendapat tentang Syed Qutb sangat bervariasi, dan manakala ada yang menghargai sumbangannya terhadap pemikiran Islam moden dan yang lain mengkritiknya kerana dianggap terlalu ekstrim atau merugikan bagi perkembangan Islam yang moden. Baiklah, kita teruskan dengan ahli falsafah seterusnya, yaitu Plato. Siapakah Plato ini? Plato dilahirkan pada 427 sebelum Masehi dan merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di falsafah barat lah. Beliau ini merupakan murid kepada Socrates yang juga guru pada salah satu ahli falsafah lain, yaitu Aristoteles sendiri. Sumbangan Plato ini dia bak besar dalam ahli falsafah. Beliau juga terlibat dalam kaji dalam bidang falsafah pada waktu itu, dan beliau sendiri telah mendirikan di akademi di Athena, salah satu pusat pendidikan tertua di barat lah. Ini boleh ditengok pada penulisan seperti Nicholas Papas dengan Renford dan Ruff. Dalam buku mereka menjelaskan biodata Plato dengan metode perinci lah. Jadi apa idea yang dibawa oleh Plato ini? Antara idea ataupun gagasan idea oleh Plato yang paling terkenal adalah teori bentuk ataupun theory of form, di mana menurut Plato kehidupan itu terbagi kepada beberapa bahagian, yaitu ada form sementara, itu macam contoh Phaedo dengan Phaedo ataupun form itu maksudnya satu kehidupan itu ada satu kehidupan yang lain itu lepas mati. Beliau telah menjelaskan dalam teori bentuk beliau itu. Tapi teori bentuk oleh Plato ini mendapat kritikan sama ada positif ataupun negatif daripada ahli falsafah lain, seperti Aristoteles sendiri, yaitu murid kepada Plato. Beliau juga mengkritik Plato walaupun beliau itu anak mereka. Menurut Aristoteles bahwa pandangan gurunya ataupun Plato itu agak tidak boleh diterima, dia tidak menurut sains lah.
Tapi walaupun begitu, pandangan Plato ini mulai diterima oleh pemikir-pemikir yang lain lah. Jadi benda itu kita tidak boleh katakan yang dia totally wrong. So yang saya ingat Stakatus adalah pasal Plato, karena beliau juga, pandangan beliau itu masih diterima oleh beberapa pemikir modern lah. Oke, terima kasih. Tahukah Anda tentang Aristotle? Pernahkah Anda mendengar tentang Aristotle? Beliau dilahirkan pada tahun 364 sebelum Masehi di Stagira, di sebuah kota di utara Yunani. Tidak terdapat sebarang catatan mengenai pendidikan awal beliau, tetapi oleh kerana beliau datang dari keluarga yang kaya dan golongan bangsawan, sudah tentulah beliau menerima bentuk latihan dan pendidikan yang biasa bagi orang-orang berada di Yunani. Pada tahun 367 sebelum Masehi, ketika beliau berumur 17 tahun, beliau meninggalkan Stagira menuju ke Athens untuk belajar di bawah pimpinan Plato. Aristotle menjadi ahli dalam sekolah yang sama dengan Plato, dan beliau kekal tinggal di Athens sebagai seorang ahli akademi Plato selama 20 tahun. Dan pada tahun 347 sebelum Masehi, Plato meninggal dunia, gurunya meninggal dunia, dan beliau meninggalkan Athens menuju ke Athameos ketika berumur 37 tahun. Beliau adalah seorang ahli falsafah dan ahli sains. Aristotle dididik dengan sangat baik oleh Plato. Beliau merupakan guru kepada Alexander the Great. Apabila Alexander the Great menjadi Raja Macedonia pada tahun 336 sebelum Masehi, Baginda telah melantik beliau sebagai gurunya di istana. Aristotle juga mengasaskan Lyceum, iaitu community untuk menjalankan pendidikan. Dan selepas kemangkatan Raja Alexander, Aristotle meninggalkan Athens atas sebab-sebab politik, dan kemudian beliau meninggal dunia setahun selepas kematian Raja Alexander. Selama hayatnya, Aristotle menulis tidak kurang 400 buah buku meliputi pelbagai aspek pengetahuan, termasuklah bidang falsafah. Sumbangan Aristotle dalam bidang falsafah. Aristotle dikenali sebagai seorang tokoh yang hampir mempelajari semua bidang falsafah yang mungkin pada masa itu. Dalam sains, Aristotle mempelajari anatomi, astronomi, embryologi, geografi, geologi, meteorologi, fisik, dan zoologi. Dan dalam bidang falsafah pula, Aristotle telah menulis banyak karya berkenaan estetik, ekonomi, moral, kerajaan, metafizik, politik, psikologi, retorik, teologi, pendidikan, adat asing, penulisan dan sastra. Gabungan kerjanya boleh dikatakan merupakan ensiklopedia pengetahuan Yunani. Kajian biologi beliau, iaitu kajian tentang haiwan, menjadi asas dalam sains biologi yang dilakukan oleh Aristotle. Falsafah tentang konsep kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Aristotle, menurutnya konsep kebahagiaan dalam bahasa Yunani eudaimonia menjadi satu tujuan utama dalam perbuatan dan tingkah laku manusia. Falsafah kebaikan moral juga turut diketengahkan oleh Aristotle. Aristotle merujuk kepada perasaan dan perbuatan dalam perbincangan beliau tentang kebaikan moral.
Sesuatu kebaikan moral boleh ditakrifkan melalui perasaan kita terhadap sesuatu objek atau situasi dan juga melalui tindakan kita dalam keadaan kita. Salah satu moral Aristotle ialah keberanian. Sekian itu sahaja video saya tentang sumbangan Aristotle dalam bidang falsafah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Amira. Saya ingin membentangkan sumbangan tokoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikenali sebagai Hujat Al-Islam, iaitu bukti Islam. Dilahirkan pada tahun 1058 di Tabaran, Iran. Beliau juga adalah seorang cendekiawan Islam yang terkenal, filosof, teolog dan tokoh sufi. Imam Al-Ghazali mencapai reputasi yang sangat tinggi dalam dunia Islam sebagai sarjana yang ulung. Antara sumbangan-sumbangan Imam Al-Ghazali besar dalam banyak bidang, terutamanya dalam konteks keilmuan, teologi dan tasawuf, yaitu mistisisme Islam. Antara sumbangannya adalah pembaruan pemikiran Islam, yaitu Imam Al-Ghazali berperan dalam bidang merespon tentang filosofis dan rasionalisme yang muncul pada zamannya. Beliau juga berusaha menyatukan akal dan agama, mempertahankan ajaran Islam dari kritik filosofis yang dapat mendorong dasar-dasar kepercayaan. Yang kedua adalah karya-karya tulis, yaitu beliau terkenal seperti Ihya Ulum Al-Din, yaitu pemulihan agama Islam, menjadi pegangan utama dalam pengembangan ilmu tasawuf dan praktis spiritual Islam. Yang ketiga adalah Sufisme, yaitu tasawuf. Imam Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan pemahaman tasawuf. Yang seterusnya adalah pengembangan pendidikan. Melalui peran beliau, seorang pendidik dan profesor, Imam Al-Ghazali membantu mengembangkan sistem pendidikan Islam pada masanya. Seterusnya juga adalah pentingnya akhlak. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan seorang muslim. Yang keenam adalah kritik firasat dan bid'ah. Al-Ghazali menulis karya-karya yang mengkritik pemikiran filosofis tertentu yang dianggapnya tidak selaras dengan ajaran Islam. Seterusnya, walaupun Imam Al-Ghazali dihormati sebagai cendekiawan Islam yang berpengaruh, tetapi semua tokoh sejarah beliau juga pernah menerima kritikan. Antara kritikan tersebut adalah kritikan terhadap penolakan rasionalisme, yaitu keras menentang penggunaan akal dalam masalah-masalah agama. Yang seterusnya adalah pendekatan terhadap filsafat, yaitu beberapa filsuf dan intelektual Islam mengkritik Al-Ghazali kerana dianggap terlalu keras menyerang filsafat. Yang seterusnya adalah pendekatan konservatif, yaitu kritikus juga menyoroti pendekatan konservatif Al-Ghazali dalam beberapa isu, terutama dalam hal-hal penolakan terhadap pemikiran bebas dan pendekatan yang kuat dalam tradisi atau otoritas agama. Yang seterusnya adalah kritik terhadap pemisahan ilmu dan tasawuf, yaitu beberapa kritikus mengkritik pemisahan yang dilakukan oleh Al-Ghazali antara ilmu dan tasawuf. Yang seterusnya adalah kritik terhadap kesedihan ekstrim. Beberapa orang mengkritik pandangan Al-Ghazali terhadap kesedihan ekstrim dan pertaubatan yang intensif. Yang seterusnya juga kritikan terhadap ketidakkonsistenan pemikiran, yaitu beberapa kritikus berpendapat bahawa pemikiran Al-Ghazali tidak selalu konsisten. Terutamanya beliau telah mengalami perubahan signifikasi dalam hidupnya. Jadi, beberapa diingatkan bahawa kritikan ini mungkin berasal dari berbagai sudut pandangan dan interpretasi. Itu sahajalah berkaitan dengan sumbangan dan kritikan berkaitan Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum, salam sejahtera.
Saya, Faradiba binti Sabardin, akan menerangkan kesimpulan keseluruhan dan tajuk yang kami pilih yaitu 5 tokoh falsafah dalam pengajian falsafah dan nyatakan gagasan serta sumbangan mereka dalam pemikiran falsafah. Sejarah pemikiran manusia telah dirangkum dan diwarnai oleh sumbangan para pemikir besar dari berbagai zaman dan budaya. 5 tokoh yang telah kami masukkan ke dalam artikel kami ini adalah dari konteks yang berbeza-beza. Antaranya ialah Ibnu Bajjah, Said Qutb, Imam Al-Ghazali, Aristotle, dan juga Plato. Kelima-lima tokoh ini membentuk unsur penting di dalam perkembangan pemikiran manusia. Mereka bukan hanya merentasi batas-batas zaman mereka masing-masing, tetapi juga memberikan sumbangan yang berkekalan dalam berbagai bidang ilmu. Artikel ini merungkai rumusan sumbangan kelima-lima tokoh tersebut dalam sejarah pemikiran manusia. Kelima-lima tokoh ini memberikan sumbangan yang signifikan dan perkembangan pemikiran manusia dalam berbagai bidang, filsafat dan sains serta agama. Sumbangan mereka bukan sahaja mempengaruhi zaman mereka, tetapi juga mewarisi nilai dan pandangan yang berkekalan dalam tamadun manusia. Sebagai kesimpulan, kelima-lima tokoh ini melalui pemikiran dan sumbangan unik mereka telah membentuk landasan pemikiran manusia dalam pelbagai aspek kehidupan. Sumbangan mereka menunjukkan bahwa pemikiran rasional, nilai moral agama, dan penjelajahan konsep masyarakat ideal dapat bersatu untuk membentuk pandangan dunia yang lebih kaya dan komprehensif. Oleh itu, warisan sumbangan mereka menjadi batu asas untuk refleksi dan perkembangan pemikiran manusia dalam pelbagai bidang. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.